Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid kerana sudi menonton video saya. Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan melihat kepada buku aktiviti jilid 1 muka surat 2. Bersama kamu hari ini adalah saya, Cikgu Arif Daud. Sebelum itu, saya akan terangkan kepada semua murid-murid apa yang dimaksudkan dengan ayat tunggal. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Mesti murid-murid merasa pelik dan hairan. Apa itu subjek dan apa pula itu predikat? Tidak mengapa, saya akan terangkan kepada murid-murid apa itu subjek dan apa itu predikat. Sebelum itu, mari kita lihat satu contoh ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama ialah Encik Zulkifli seorang pegawai polis. Selepas dipisahkan ataupun kita analisa ayat tersebut, kita boleh jadikan subjek itu adalah Encik Zulkifli dan predikat adalah seorang pegawai polis. Kita lihat kepada contoh ayat tunggal yang kedua. Ayat itu adalah rumah itu sangat besar. Subjeknya ialah rumah itu, manakala predikatnya ialah sangat besar. Mudah kan murid-murid? Ayat tunggal ialah satu ayat sahaja. Dia tidak menggabung ataupun tidak mempunyai banyak ayat dalam satu perkataan. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung. Saya tahu murid-murid mesti merasa hairan dan pelik serta tertanya-tanya apa itu kata hubung. Tidak mengapa murid-murid, saya akan terangkan melalui contoh ayat majmuk yang pertama. Ravi suka makan sayur sawi dan sayur bayam. Baiklah murid-murid, ini adalah ayat majmuk. Seperti mana yang kamu faham tadi, ayat majmuk ialah gabungan dua atau lebih ayat tunggal dan digabungkan dengan mengguna kata hubung. Mari kita cari ayat tunggal yang pertama yang ada dalam ayat majmuk ini. Ayat tunggal yang pertama ialah Ravi suka makan sayur sawi. Manakala ayat tunggal yang kedua ialah Ravi suka makan sayur bayam. Dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Kita lihat kepada contoh ayat majmuk yang berikutnya. Rajesh tersepak batu lalu tersungkur. Ayat tunggal yang pertama ialah Rajesh tersepak batu. Manakala ayat tunggal yang kedua ialah Rajesh tersungkur. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan satu kata hubung lalu. Baiklah murid-murid, saya yakin kamu sudah mula faham perbezaan di antara ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Mari kita lihat kepada paparan yang seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan kata hubung? Kata hubung digunakan untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Ada tiga kegunaan kata hubung. Kita lihat kata hubung yang boleh menggabungkan ayat serta boleh menjadikan ayat tunggal itu bertukar menjadi ayat majmuk. Ada banyak contoh kata hubung. Ada dan, atau, tetapi, sambil, kemudian, serta, malahan, manakala yang untuk, bahawa, dengan, ketika, kerana, jika, sehingga waktu. Banyakkan murid-murid? Tidak mengapa. Sekarang ini mari kita lihat buku aktiviti jilid 1 muka surat 2. Arahan dia adalah baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita lihat kepada teks yang telah disediakan. Bagi Puan Sakina, sarapan yang berkhasiat
sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Baiklah murid-murid, kalau kamu perasan saya ada melakukan kesilapan ejaan. Di sini. Minuman mereka ialah sepatutnya ialah I-A-L-A-H. Tidak mengapa murid-murid, nanti kamu boleh betulkan. Okay, sekarang bagaimana kita ingin menyiapkan tugasan? Arahan dia adalah baca teks. Kita dah baca tadi. Kemudian dia suruh kita tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Petikan teks ini agak panjang. Jadi bagaimana kita ingin mengenal pasti sama ada itu adalah ayat tunggal ataupun itu adalah ayat majmuk. Tips untuk menjawab soalan. Arahannya adalah seperti ini. Cari 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk. Okay, saya ingin menggunakan pen berwarna merah untuk ayat tunggal dan saya juga menggunakan pen berwarna biru untuk menggariskan ayat majmuk. Okey, saya letakkan nota kecil di tepi ini. Kata hubung. Supaya mudah untuk kita kenal pasti sama ada itu adalah ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Terlihat kepada ayat yang pertama. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Kamu nampak tak sesuatu? Ada kata hubung yang terkandung di dalam ayat yang pertama, iaitu yang. Jadi, ayat yang pertama kita akan gariskan dengan pen berwarna biru. Bermaksud ini adalah ayat majmuk kerana terdapat kata hubung yang. Terlihat kepada ayat yang kedua. Beliau membuat lempeng kelapa. Cuba kita cari, ada tak kata hubung dalam ayat yang kedua? Nampaknya tiada kata hubung. Maka kita kategorikan ayat tersebut sebagai ayat tunggal dan saya ingin gariskan dengan menggunakan pen berwarna merah. Kita lihat kepada ayat yang ketiga. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Pada ayat yang ketiga, tidak terdapat satu kata hubung. Maka ini adalah ayat tunggal. Dan kita gariskan dengan menggunakan pen berwarna merah. Ayat seterusnya, Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Terdapat satu kata hubung, iaitu dengan. Maka ayat ini adalah ayat majmuk dan kita gariskan dengan pen warna biru. Okey, ini dengan. Ayat seterusnya, anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Masih terdapat satu kata hubung, iaitu dengan. Maka kita perlu gariskan dengan pen berwarna biru menandakan ini adalah ayat majmuk. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Nampaknya terdapat satu kata hubung dalam ayat ini, iaitu dan. Maka kita perlu gariskan dengan pen berwarna biru menandakan ini adalah ayat majmuk. Minuman mereka ialah jus oren. Tiada kata hubung terdapat dalam ayat ini, tetapi terdapat satu kesalahan ejaan, iaitu ialah. Saya tulis kat situ sebagai islah. Nanti murid-murid betulkan. Maka tiada kata hubung, ini adalah ayat tunggal dan kita gariskan dengan pen warna merah. Ayat seterusnya, Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Kita jumpa tak satu kata hubung?
Kata hubung itu tetapi bermaksud ini adalah ayat majmuk. Maka kita perlu gariskan dengan warna biru. Dan yang terakhir sekali, mereka bersarapan bersama-sama. Tiada kata hubung di dalam ayat ini. Maka kita gariskan dengan warna merah. Baiklah murid-murid, kesemua petikan ini telah kita gariskan dengan pen berwarna merah dan juga pen berwarna merah. Cuba murid-murid kira ada berapa ayat majmuk dan ada berapa ayat tunggal. Baiklah murid-murid, kita cuba keluarkan ataupun kita cuba pisahkan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Saya masih letakkan nota di sebelah kanan supaya kita boleh buat simakan sebentar lagi. Kita lihat dahulu kepada ayat tunggal. Beliau membuat lempeng kelapa. Nampaknya tiada kata hubung, maka ayat ini betul. Yang kedua, Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Ayat kedua pun tiada kata hubung. Ketiga, minuman mereka ialah jus oren. Tiada kata hubung. Dan yang keempat, mereka bersarapan bersama-sama. Ayat keempat pun tiada kata hubung. Maka keempat-empat jawapan ini adalah ayat tunggal. Ayat majmuk yang pertama ialah bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Dalam ayat pertama ini terdapat satu kata hubung, iaitu yang. Maka ini adalah ayat majmuk. Kedua, Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Ayat kedua juga mempunyai kata hubung dengan. Ketiga, anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Ada satu kata hubung dengan. Keempat, Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Ada satu kata hubung dan. Dan yang terakhir sekali, Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Kita ada satu kata hubung tetapi. Maka lengkaplah kita punya jawapan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Sekarang ini tugasan murid-murid ialah salin semula ayat yang telah kita keluarkan tadi dan tulis ke dalam ruangan yang telah disediakan. Bagi murid-murid yang ingin memerlukan bimbingan secara dalam talian, anda boleh hubungi saya melalui pautan email yang telah saya sediakan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton saya dan saya doakan kamu berjaya.